Yang saya hormati sekalian, seterusnya kita berikanlah kita motivasi dalam diri kita, kerana dari dulu sampai sekarang kita tengok di mana-mana saja masjid-masjid dan surau-surau ada memberikan kata-kata motivasi tentang sembahyang ataupun solat. Sembahyanglah sebelum anda disembahyangkan. Itu kata-kata rangsangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita nak disembahyangkan. Macam kata tuan guru kita last hari tu, saya teringat lagi tuan-tuan, viral. Dia beritahu dekat surau ni, tuan-tuan tanyalah saya tak tahu tahun depan bila lagi saya nak boleh jawab. Kan? Jadi kita rasakan, sebab pesan Saidina Umar untuk mendatangkan khusyuk dalam solat, dia selalu bisik dalam hati, dia kata, ini adalah solat aku yang terakhir. Ini adalah solat aku yang terakhir. Maka ya Allah, datangkanlah khusyuk dalam solatku. Khusyuk ni macam mana? Lupa diri macam duduk pergi Taipusam kemarin tu kan? Kan? Ada orang kata khusyuk ni dia lupa diri. Tidak tuan-tuan. Khusyuk ni kita faham, kita tahu apa yang kita buat. Sebab dalam solat, ketika kita mendirikan solat, jika ada orang nak lintas, maka kita kena tahan. Kalau orang khusyuk, dia tak tahan. Sebab aku khusyuk. Kan? Dia lupa, dia tak tahu apa, dia angkat takbir, dia pusing macam mana tak tahu. Ini dalam solat, jika ada orang nak melintas, kita kena tahan. Bermakna khusyuk kita tahu ada orang nak lalu. Dan disunatkan juga kalau kita solat seorang, kita carilah benda-benda yang boleh menghalang dari orang melintas. Contohnya disebut sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah itu ialah macam saprah tu kan? Tak. Kayu ataupun tiang ataupun beg ataupun apa boleh halangan supaya orang boleh lalu di hadapan kita, bukan hadapan tempat solat, selepas daripada sutrah tersebut. Solat, ingat jaga tuan-tuan dan perempuan. Selain daripada itu apa? Ada lagi kata-kata ramai orang kongsi, aku solat bukan sebab aku baik. Aku solat, kita pesan pada diri kita, aku solat bukan aku baik, tapi aku solat sebab aku hamba. Ada orang kata aku solat sebab dia tu solat nak masuk syurga. Memang aku nak masuk syurga. Dia nak masuk neraka, terpulang kat dia. Tapi kita nak masuk syurga dan kita minta tuan-tuan dan perempuan supaya kita ini menjadi ahli syurga. Lagi kata aku solat. Solat ini bukan part time. Solat ini adalah full time. Kan? Itu kata-kata rangsangan. Lagi apa lagi? Bila tidak ada bahu untuk bersandar tuan-tuan dan perempuan, kita masih ada lantai untuk bersujud. So, ini daripada perkataan Inggeris, a shoulder to cry on. Ada orang memerlukan sahabat untuk kita berkongsi kelukaan, shoulder to cry on. Tetapi percayalah tuan-tuan dan perempuan, Allah itu lebih menunggu kita, lebih mendengar dari kata-kata kita apabila kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi, jangan pernah melewatkan solat kerana ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk sujud kepada Allah sekali lagi. Tuan-tuan, agak-agaknya tuan-tuan ada ulama', saya lupa nama ulama' tersebut, setiap kali dia nak melakukan kejahatan, setiap kali dia dah lakukan kejahatan, dia akan pergi ke kubur dan di sana dia akan bercakap-cakap dengan orang kubur. Dia kata, kalaulah korang boleh dihidupkan kembali, apakah yang akan korang lakukan? Tahu tuan-tuan, semua orang di kubur nak hidup balik. Kita tuan-tuan dan perempuan yang ni semua tanya siapa kalau boleh nak hidup 100-200 tahun lagi. Betul tak? So, jangan tak solat. Okey, dan seterusnya, solat itu tiang agama. Orang yang tidak solat adalah orang yang meruntuhkan agama. Maka tuan-tuan, marilah kita sama-sama perbaiki solat kita, bacaan solat kita. Bagaimana nak betulkan bacaan? Siapa yang belum berguru